Pada masa ini, ketika ini, kita tumpukan perhatian kepada kami awal kepada satu pertandingan yang saya kira berprestij, di mana menjadi satu medan atau platform untuk kita melahirkan mereka yang berkebolehan untuk penutur bukan Melayu, ya, untuk mereka berpuitis, untuk mereka bermain kata, bermain bahasa. Ini melontarkan idea pemikiran yang kritis, persulamkan budaya Melayu. Dan itu kita nak berkatakan mengenai pidato antarabangsa Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2017 yang akan berlangsung tak lama lagi. Jadi kita terus saja bersama dengan tetamunya, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Supian Bujang yang merupakan pengarah bahagian pembangunan mahasiswa Jabatan Pendidikan Tinggi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, Alhamdulillah? Alhamdulillah. Okey, Prof. Saya cukup teruja nak bercakap tentang pertandingan pidato antarabangsa ini. Merupakan edisi yang ke-11 penganjurannya untuk akan datang ini. Mungkin sedikit permulaan ni, latar belakang mengenai pidato antarabangsa Bahasa Melayu. Pertama-tama saya bagi pihak Kementerian Jabatan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Pendidikan Tinggi ingin mengucapkan beliau terima kasihlah di atas kesudian untuk menyebut kami untuk mempromosi pidato antarabangsa Bahasa Melayu. Ini pidato antarabangsa Bahasa Melayu ni pada tahun ini adalah penganjuran di tahun yang ke-11 dan telah diadakan sejak tahun 2007. Ketika itu dan telah atas ilham oleh yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri pada ketika itu, dan ianya telah berlanjut sehingga kini dan melibatkan pelajar-pelajar antarabangsa di dalam Malaysia dan juga di luar negara. Di luar negara. Dan bermula hari ini, maka berbondong-bondonglah peserta-peserta ini datang daripada seluruh dunia, datang untuk berkampung di sini untuk peringkat saingan dan seluruhnya untuk peringkat separuh dan final lah, insyaAllah pada 26 bulan. 26 peringkat akhirnya. Jadi dari segi dah 11 tahun kan penganjurannya. Bagaimana Prof melihat penambahbaikan ataupun mungkin untuk penyertaan tahun ini, bagaimana sambutannya? Untuk sambutannya sangat-sangat menggalakkan. Dan kita oleh kerana ini tahun yang ke-11 dan dari segi kriteria pun kita dah perketatkan bagi memastikan peserta yang hadir ini betul-betul mahir dalam bahasa Melayu. Dan kita agak limitkan jugalah sebab kita nak yang terbaik, peserta yang terbaik. Dan pada tahun ini juga sejak dua tahun lepas kita ada satu kategori khusus untuk pelajar-pelajar antarabangsa yang berada di institusi dalam Malaysia. Yang ini jumlah yang teramai lah selain daripada mereka yang berada daripada luar negara, dan kita dah ada saringan yang ketat yang telah bermula sejak bulan Mac pada awal tahun itu. Maknanya 23 dan 25 Julai ini saringannya dan akan pertandingan akhirnya pada 26 Julai nanti. Ya. Jadi dari segi macam tahun lepas, siapa pemenang juaranya pialanya? Untuk kita ada 3 kategori. Pertama kategori Alam Melayu. Iaitu merupakan 5 buah negara di sekitar jiran kita, Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei dan Malaysia. Biasanya memang dikuasai oleh kita lah pada tahun lepas. Untuk kategori antarabangsa, pelajar antarabangsa di Malaysia, dimenangi oleh peserta daripada Tanzania, pelajar daripada Universiti Malaysia Sarawak. Dan untuk kategori pelajar antarabangsa daripada luar negara, daripada Jepun, pelajar daripada Jepun. Ya. Kalau kita tengok, memang saya sendiri pun teruja bila tengok bila orang kata Mak Saleh pandai berbicara bahasa Melayu dengan berpakaian kostumnya, berbusana Melayu tradisional. Itu menjadi satu tarikan kepada penonton juga untuk menyaksikan pidato antarabangsa ini. Dan dapat kita kongsikan di depan ini pialanya ya. Ini adalah piala pusingan. Piala pusingan. Selain daripada piala iringan yang kita sampaikan kepada pemenang-pemenang. Baik. Jadi kalau kita lihat hasrat Kementerian Pendidikan Tinggi khususnya lah sebagai tuan rumah sebagai penganjurnya kan, untuk memartabatkan orang kata pengaruh dan juga kesejagatan bahasa Melayu itu di peringkat antarabangsa itu. Bagaimana melihat usaha itu setakat ini? Bahasa Melayu adalah bahasa yang bahasa keempat terbesar di dunia yang dipertuturkan di peringkat dunia. Dan sebab itulah kita nak mempromosikan lagi bahasa Melayu, dan banyak bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa tua dah ada yang dah tak ada. Jadi tentang kelestarian bahasa itu sendiri. Jadi dengan sokongan kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, kita telah mempromosikan sejak 11 tahun lepas melalui pidato antarabangsa Melayu, mempromosikan bahasa Melayu di seluruh dunia, dan ianya ditunggu-tunggu khususnya oleh pelajar-pelajar
Dan di luar sana, di Jepun, di Korea, di China, even di US, di Amerika, di United Kingdom, kita ada mini PPM macam ini. Mini. Mereka akan buat pertandingan sesama mereka untuk menghantar wakil negara mereka untuk ke pertandingan ini. Yang terbaik lah pastinya. Yang terbaik. Jadi kita akan dapat peserta-peserta yang terbaik wakil daripada negara berkenaan. So dari segi promosi di peringkat luar negara, di luar sana sangat-sangat baik dan ditunggu-tunggu, dan di peringkat dalam negara pun bila disebut kita ada pertandingan tengok orang putih boleh berbahasa Melayu, berpidato bahasa Melayu, itu yang ditunggu-tunggu pelajar, khususnya pelajar sekolah dan universiti. Dan juga masyarakat umum pun tunggu-tunggu jugalah. Betul. Jadi setakat ni apa sebenarnya hala tuju selepas mereka ni kan, selepas menyertai pidato antarabangsa ni, ke mana hala tuju mereka selepas ini? Pelajar-pelajar ni, peserta-peserta ni khususnya, kebanyakan mereka yang selepas mengikuti program kita yang bertanding di peringkat, mereka ni dah fasih. Ramai yang duduk di Malaysia, yang bekerja di universiti di Malaysia. Kalau kita tengok ada program kelas sebelah oleh RTM, kebanyakan pelakon-pelakon dia adalah bekas-bekas peserta yang boleh berbahasa Melayu. Dan ada yang jadi bekerja dengan konsulat mereka yang di Malaysia. So dan kita berjaya untuk mempromosilah bahasa Melayu melalui mereka ini. Mereka menjadi duta-duta tak resmi kita bila mereka balik di negara masing-masing. Jadi dari segi kriteria pemakahan itu, lihat dari segi apa sebenarnya agihan kriteria pemakahan itu, dan juga topik-topik yang mungkin akan dibawa, tema-tema aja. Pastinya yang bersesuaian dan sangat relevan dengan isu semasa kita pada ketika ini kan? Dari segi, saya bercakap dari segi tema-tema dulu. Kita ada 8 tema yang kita telah berikan lebih awal kepada, ada 12 tema. Kita sampaikan awal kepada pelajar-pelajar untuk mereka peserta ini, untuk mereka bersedia, dan topik-topik yang terkini tentang keamanan sejagat, tentang budaya, tentang kelestarian alam sekitar, tentang ekonomi, tentang unsur-unsur industri, revolusi industri 4.0 yang sangat-sangat terkini, isu-isu yang sangat terkini. Dan dari segi penjurian, dari segi penjurian, juri-juri ni menangkan pertandingan ni pertandingan antarabangsa, dan juri-juri kita ada juri-juri daripada luar negara juga. Selain daripada juri-juri pakar-pakar bahasa kita daripada dalam negara. Dan of course dari segi penjurian sudah tentu yang akan ditekankan adalah bahasa dia, isi, gaya bahasa, penyampaian, kepetahan, dan juga etika. Dan pakaian itu sendiri ada markah. Ada markahnya kan, markah sampingannya. Okey, baik. Mungkin di akhir kata ni, pada pihak Prof sendiri mewakili Kementerian Pendidikan Tinggi sendiri, apa harapannya untuk melihat pidato antarabangsa bahasa Melayu akan terus disebarluaskan lagi lah di masa akan datang? InsyaAllah kita penganjuran ini akan terus diadakan dengan sokongan kerajaan dan juga agensi-agensi yang terbabit, khususnya Dewan Bahasa dan Pustaka, Majlis Debat Universiti Malaysia, dan sponsor-sponsor kita, yang dalam bentuk barangan, dan juga dan kita berharap pada 26 hari bulan ini, pada bermula pukul 8 malam, peringkat akhir pertandingan pidato antarabangsa ini akan diadakan di PICC, dan kita ingin menjemput rakyat Malaysia khususnya, keseluruhannya, untuk sama kita untuk melihat, dan ada siaran langsung. Menerusi RTM ya? Menerusi RTM bermula 8.20 malam. Pada 26 Julai ini 26 Julai. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dato' Sufian Bujang yang bersama kita untuk bercakap lebih lanjut mengenai pidato antarabangsa bahasa Melayu ini. Dan pastinya ini salah satu wadah yang terbaik sekali, kesinambungan kepada usaha kerajaan dalam kita untuk menyatukan pelbagai bangsa dan budaya menerusi aspek bahasa, iaitu bahasa Melayu. Sama-sama kita daulatkan bahasa Melayu.